Tapi tahu tak apa dia percakapan dan itu salah. Jadi anak-anak akan mula fikir macam sikit dia nak mati. Sebab tu saya banyak jumpa anak muda hari ni dia nak mati. Satu memang dia nak mati sebab iman dalam hati dia tak kuat, tak betul. Dia sikit nak mati. Dia ambil pisau, goreng tangan dia. Jadi trend lah. Dia jumpa anak muda remaja. Hari-hari jumpa kakak saya pun tu kerja. Dulu saya jumpa sikit-sikit, sekarang saya jumpa ramai pula. Baru ni pergi sekolah saya jumpa 1,500 anak muda ikut saya kursus. 700 pelajar tunjuk tangan, ada kesan tori-tori kat tangan. Bila saya tengok saya rasa sedih. Satu kaum yang satu masa dulu bawa bahagia dalam dunia, sekarang kaum tu orang Islam yang bawa kebahagiaan, kebaikan. Sekarang orang Islam tu sendiri banyak berputus asa. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, tauhid ni lah ubat yang paling besar bagi segala masalah dalam dunia. Ubat yang paling besar. Nabi SAW bersabda, masa kau ucap la ilaha illallah, Allah hilangkan 99 musibah daripada hidup dia. Yang paling kecil, Allah hilangkan rasa sedih daripada hati. Orang yang tauhid dia betul, Allah buang rasa sedih. Dia sedih, tapi sedih dia tak melampau. Sedih dia tu buat dia dekat dengan Allah. Sedih dia tu menguatkan dia. Sedih dia akan risau, dia menangis sedih di manusia. Tapi sedih menangis dia tu buat dia semakin dekat dengan Allah. Sedih menangis dia tu membuat dia menjadi pejuang yang hebat, pejuang yang kuat. Ujian yang datang dalam hidup dia buat dia nak tolong lebih ramai manusia dalam dunia. Ujian yang datang tu buat dia kuat. Untuk tu tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita kena belajar mentauhidkan Allah. Kalau kat sini kaya, pergi Amerika pun kita jadi orang kaya. Pergi Jepun, pergi China, pergi seluruh dunia. Kaya tu kat sini, kat hati. Tak ada siapa boleh apa-apakan kita. Tak ada siapa boleh tarik bahagia kita. Tak ada perkataan sesiapa yang buat hidup kita musnah. Tak ada sesiapa boleh buat kita sakit hati, sakit jiwa. Tak ada. Sebab hati kita ni bila kenal Tuhan, apa di mana saja kita duduk, kita rasa bahagia. Sebab kita mengenal Allah SWT. Yang bagi bahagia tu Allah, bagi mulia tu Allah, bagi hina tu Allah, bagi kaya tu Allah, yang nak bagi pahala tu Allah, yang nak bagi masuk syurga tu Allah. Kenapa bila orang cakap sesuatu kita rasa sedih, susah? Sebab kita punya iman kat sini tu belum kuat, belum betul. Kita Allah kata, bila kat sini betul, mana saja kita pergi, kita jadi kuat. Allah bersama kita, di hati kita jadi kuat. Sebab tu bila manusia kenal Tuhan, dia rasa bahagia. Saya pergi mana-mana, saya tengok orang kenal Allah, dia bahagia. Itu Nabi SAW berusia siang malam. Nabi seru, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucap la ilaha illallah, kamu berjaya, kamu selamat, kamu bahagia. Dengan ucap syahadah, manusia itu bahagia. Dengan ucap syahadah, manusia itu berjaya. Dengan ucap syahadah, manusia itu mulia. Saya pernah kita jalan kat jalan raya, budak-budak nunggu motor. Saya datang pakai jubah, saya dakwah dia orang. Yang semua baik-baik. Saya jumpa ramai cabut lari. Bagus pakai jubah, semua orang lari. Naikkan. Di sini lari, di sini lari. Dekat Sandra. Walaupun dia tengah angkat tayar atau tunggu, saya datang dia lari. Semua tak tahu dia orang lari. Mana-mana sampai sekarang, kalau dia belum lari. Ada satu kumpulan tak sempat lari. Saya cakap, adik boleh saya minta masa nak ceramah kat awak. Lama ke bang? 5 minit. Wah lama betul bang. Okey lah 1 minit setengah. Allah sayang awak, awak baik, mulia, jaga solat, jangan tinggal. Nanti Allah jaga awak. Buat mak ayah tersenyum, nanti awak akan tersenyum sepanjang hidup awak. Baik dik, jaga solat ya. Dah semayang Isyak? Belum Ustaz. Maghrib dah? Belum. Asar dah? Belum. Zuhur tadi semayang? Belum. Hari ni dah semayang? Belum. Semalam dah semayang? Belum Ustaz. Minggu ni dah semayang? Belum. Minggu lepas dah semayang? Belum. Saya selalu gurau-gurau dengan anak muda ni. Tapi kalau saya balik saya nangis. Saya kesian. Saya bila jumpa anak muda Islam tak semayang, saya nangis. Saya tak tahu nak buat apa. Solat ni bukan nak susahkan kita. Solat ni nak buat kita bahagia. Solat penyelesaian bagi semua masalah dalam dunia. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Allah beritahu wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan ahli kamu, keluarga kamu solat, orang bawahan kamu solat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki pada kamu. Bahkan kami yang nak beri rezeki pada kamu. Kami bukan nak ambil bahagia kamu. Kami nak bagi kamu bahagia. Kami bukan nak ambil masa kamu. Kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak susahkan hidup kamu. Kami nak senangkan hidup kamu. Jaga solat, Allah jaga kita. Allah janji, siapa jaga solat Allah jaga dia. Ustaz itu semayang sama? Tak. Ayat itu salah. Saya selalu semayang Ustaz. Sama je hidup saya Ustaz? Tak. Dulu saya percaya orang cakap itu, sekarang saya tak percaya tak. Sebab Al-Quran kata
Orang jaga solat dia tak akan cakap macam tu. Apa maksud dia? Dia banyak semayang, selalu semayang. Dengan jaga semayang ni berbeza. Orang yang dijanji dijaga Allah ialah orang yang jaga solat. Orang yang jaga solat. Sa'ad Abi Waqqas katanya kat Nabi, apa maksud jaga solat? Solat di awal waktu. Saya pun cakap kat adik-adik jaga solat. Tiba-tiba saya jalan, saya sedih bila mana-mana pergi banyak anak-anak muda tak semayang. Yang semua baik-baik. Saya jumpa 50 orang, nak cari 5 orang semayang pun susah. Saya macam kadang-kadang sedih dan saya selalu minta ampun ke Allah. Saya pun tak tahu nak buat apa. Malu, aku nak cakap kat Nabi nanti. Kesian Nabi dakwah siang malam. Nabi dah wafat, Nabi dah buat semua dah. Sekarang tanggungjawab Nabi tu atas bahu saya, atas bahu kita semua. Apa kita nak jawab pada Nabi nanti? Kesian Nabi. Malam tak tidur nangis, siang berdakwah. Sekarang Nabi dah wafat dan tanggungjawab tu atas bahu kita. Apa kita nak jawabkan Nabi nanti? Apa kita nak jawabkan Nabi nanti? Kesian Nabi, penat berdakwah siang malam. Macam mak ayah kita tinggalkan amanah, nak jaga kebun ayah baik-baik, jaga rumah ni baik-baik. Dia meninggal, kita pun jual rumah tu, duit kita bawa lari, tak bagi pada beradik, kebun pun jual. Kita musnahkan apa yang mak ayah kita tinggal untuk kita. Sedih tak ada? Sedih, penat mak ayah kita siang malam. Begitu juga maksudnya, bila Nabi berjuang, sekarang tanggungjawab Islam tu atas bahu kita. Saya pun cakap kat dia orang. Lepas tu sebab saya cakap, tiba-tiba ada suara saya jalan, saya pergi belah sana pula, ada budak-budak muda. Dia orang baik-baik. Ada satu orang nampak saya, dia pandang saya. Ustaz, macam mana nak bahagia? Adik nak bahagia tak? Jaga sembahyang subuh awal. Siapa sembahyang subuh berjemaah, dia jadi orang Allah. Hadis Nabi, siapa sembahyang subuh awal atau sembahyang subuh berjemaah, dia jadi orang Allah. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah? Siapa nak sembahyang subuh kat masjid esok? Masya Allah. Siapa nak sembahyang subuh awal waktu? Esok subuh sembahyang awal waktu. Nanti Allah jaga kita. Boleh insyaAllah. Siapa nak sembahyang subuh angkat tangan tinggi-tinggi awal waktu. Azan dah bangun, duduk atas sejadah. Lepas azan sembahyang sunat sembahyang subuh, baru sembahyang subuh. Lelaki semua pergi masjid, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa tak angkat tangan berdosa. Angkat tangan jadi kita jaga solat. Esok niat sembahyang subuh. Bila lagi bang? Itulah subuh esok. Nabi SAW bersabda, siapa sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya. Tiba-tiba ada seorang budak pandang saya. Saya pun cakap kat dia sembahyang subuh. Ustaz, saya tak boleh sembahyang subuh. Kenapa? Saya bukan Islam. Adik, saya sayang kat awak, walaupun saya tak pernah jumpa. Ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad pesan pada saya, beritahu dekat awak, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Saya cakap kat dia. Dia kata, Ustaz, saya percaya Ustaz cakap. Saya teringin nak masuk Islam. Boleh adik, jom mengucap. Esok boleh tak Ustaz? Malam ni tak boleh dia. Malam ni tak boleh Ustaz, saya nak race motor dah ni. Nanti kalau race motor jahat pula. Mengucap, boleh ke lepas mengucap race motor Ustaz? Boleh dia mengucap, lepas tu race dah laju, bagi mati syahid terus. Esok dah tak payah dah semayang. Dia pun mengucap. Kawan-kawan dia datang, gila tu masuk Islam, nanti kena sunat tu. Kawan-kawan dia datang, gila tu macam jalan kawan-kawan dia. Dia pun mengucap. Dia mengucap, dia jumpa motor. Alhamdulillah dah 5 tahun dia masuk Islam. Dia jumpa saya, Ustaz, dari hari pertama sampai sekarang saya masuk Islam. Saya belum tinggal semayang saya lagi. Budak Cina tu. Abang kakak, saya jumpa ramai orang, saya tengok dia, saya gembira. Ramai orang masuk Islam. Dalam setiap 2 minggu ada 10 orang masuk Islam. Ni pun ramai orang masuk Islam. Saya gembira. Ada anak-anak muda yang waktu cantik-cantik, dia sanggup belajar Islam, dia lalui ujian dalam keluarga, dalam kehidupan, demi nak kenal Tuhan. Bahkan budak-budak muda ni jadi berakhlak baik. Budak-budak masuk Islam. Ada satu grup saya buat, banyak grup lah, 10 orang masuk Islam, 10 orang kuasa dekat-dekat. Saya buat satu grup. Saya tengok budak-budak perempuan ni 19, 20, 21 masuk Islam. Keluarga dia tentang, dia sama dia bagi semangat. Jangan sedih, Allah tolong kita, sabar. Jangan buat buruk kat mak ayah, dia pukul, marah kita, kita balas mereka dengan kebaikan. Saya baca mesej budak-budak ni, saya nangis. Saya tahu dia walaupun susah dia masuk Islam, ada ujian, tapi saya tahu dia akan rasa bahagia. Bahagia ni bukan bila dapat duit, bila bukan senang. Bahagia juga dapat duit, siapa tak bahagia. Tapi bahagia sebenarnya tu kat sini, bila hati manusia kenal Allah SWT. Tiba-tiba budak perempuan tu ramai masuk Islam. Ada sekali saya pergi ke airport dekat Miri, dekat Starbucks. Saya nampak ramai orang pergi dekat Starbucks tu cantik-cantik. Saya tak tengok sangat lah, Ustaz kan.
Saya tengok sikit lah, ada seorang tu dia seksi sikit, rambut dia warna merah, dia pakai skirt. Saya alhamdulillah ada 4 orang budak perempuan rambut merah seksi masuk Islam. Jadi saya tengok dia, saya pun doa, ya Allah bagilah hidayah kat dia. Saya pun duduk, saya tak tengok dah lah, memang seksi betul lah. Ustaz takkan tengok. Tiba-tiba dia datang kat saya. Saya tengah duduk, edit kan? Ustaz, saya follow Instagram Ustaz. Ustaz tak follow back pun. Ustaz follow back lah Ustaz. Dia cakap saya, dia pandang saya. Ustaz, saya suka tengok Ustaz dakwah sini, dakwah sini. Saya cakap dengan dia, nama awak apa? Ilin. Adik, saya sayang kat awak. Walaupun saya tak pernah jumpa awak, saya sayang kat awak. Dia pun terkejut juga saya sayang kat dia. Saya cakap sayang tu pula ikhlas pula. Cantik, ikhlas dia lain sikit. Saya sayang kat awak. Saya sayang semua orang Kristian dalam dunia. Saya hormat. Saya semua hormat. Saya sayang pada Jesus. Saya sayang pada Mary. Saya cerita kat dia pasal Jesus dengan Mary. 2 agama yang sentiasa berkembang dalam dunia. Semua tahu Islam dengan Kristian dia sentiasa berkembang daripada dulu sampai sekarang. Sebab dia ada bukti-bukti yang jelas dan nyata. Agama lain tak ajak masuk agama dia. 2 agama ni berkembang, dia ajak orang masuk agama dia. Adik, Nabi Muhammad, Nabi yang akhir. Terus cerita saya nikah tuan-tuan. Pesan pada saya, beritahu kat adik, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Ustaz, saya percaya Ustaz cakap. Awak percaya Nabi Muhammad semua percaya Ustaz? Awak dah Islam dah? Awak percaya itu sebenarnya dalam hati awak dah Islam. Saya Islam macam tu je Ustaz. Allah tahu awak Islam. Dekat akhirat nanti Allah ambil persaksian awak tu, awak cakap sekarang itu dah terima dah, Allah dah terima dah. Oh macam tu je saya Islam. Awak dah Islam, Allah tahu. Saya, awak dengan Allah tahu. Awak cakap itu awak dah percaya, Allah tahu. Dia dengar awak cakap. Dia maha mendengar. Dia tahu isi hati awak. Dia maha berkuasa dia. Adik nak tak ucap syahadah? Awak ucap ni secara rasminya di sisi Allah, awak benar-benar telah percaya dan persaksian awak diterima oleh Allah. Ustaz, saya nak masuk Islam tapi saya tak nak. Saya risau lah Ustaz, keluarga biasalah memang begitu kan. Keluarga saya risau, saya tak sedia lagi nak pakai tudung Ustaz. Makan-makan tak nak pisah dengan keluarga, saya sayang keluarga saya. Betul dik, saya faham. Tak apa dik, mengucap je, nanti pelan-pelan belajar. Bolehkah masuk Islam tak pakai tudung Ustaz? Boleh, pelan-pelan belajar. Bolehkah tak masuk Islam boleh makan macam dulu ke Ustaz? Boleh dik, belajar pelan-pelan. Mana ada benda boleh sehari, boleh faham semua sekali. Ambil masa dik, benda tu kat sini. Dalam Islam ni tak ada perasaan, tapi kena belajar berterusan. Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap, dia nangis. Balik saya masuk video dekat Instagram. Saya crop gambar nampak pada belakang tu, rambut warna merah. Tiba-tiba dia mesej saya, Ustaz, keluarga saya dah tahu. Awak beritahu ke? Tak, Ustaz yang beritahu dia kata saya. Saya pun minta maaf kat dia. Dia tengok Instagram saya. Tak apa Ustaz, Allah mesti tolong saya. Lepas beberapa hari dia kena halau, lepas keluarga dia pujuk dia. Keluarga dia orang kuat juga agama dia kat sana. Dia pun keluarga dia pujuk dia. Sekarang keluarga dia sayang dia. Keluarga dia pun orang yang baik, orang yang bagus, baik. Alhamdulillah dia duduk keluarga semula. Dan dia mula jaga semayang, dia mula puasa. Dan Alhamdulillah baru ni dia dah kahwin. Dia hantar gambar dia kahwin. Saya tengok gambar dia kahwin, saya dalam kereta saya nangis. Bukan saya sedih dia kahwin, saya gembira tengok dia Alhamdulillah dah kahwin semua sekali. Abang kakak tahu tak apa dia? Tak berhenti orang masuk Islam. Dan saya tengok siapa saja masuk Islam, dia sangat bahagia. Dia sangat bahagia. Sebab tu bila kita belajar mengenal Tuhan, mengenal Allah, hati kita sangat bahagia. Sebab tu kita kena rasa sayang pada semua orang dalam dunia. Kita nak kebaikan, hidayah, rahmat untuk semua manusia, ataupun mengira bangsa, agama. Kita nak manusia bahagia, kita nak manusia masuk syurga. Kita hormat pada semua orang dalam dunia. Bahkan kita tak gembira mana-mana orang ditimpa bencana, musibah. Kita tak gembira kakak, kita kesian kat dia. Kesian kat dia. Walaupun kita ambil langkah, berjaga-jaga semua sekali begitu begini, begitu musibah datang macam sekarang. Tapi abang kakak dalam masa yang sama kita doa, ya Allah, kesian orang dekat Wuhan tu, mereka tak faham, tak tahu, beri hidayah pada mereka. Ada seorang alim yang saya kasih, Mona Umar Palampuri. Dulu pernah ada satu banjir besar kat China. Dia dengar malam tu dia nangis tak berhenti. Dia tak tidur, dia doa, ya Allah, kesian mereka tak tahu, tak faham, beri hidayah pada mereka semua. Apa musibah yang berlaku, kita benci maksiat, kita benci benda yang tak baik, tapi kita sayang orang ni. Kita, ya Allah kesian, ya Allah kesian, ya Allah kesian.
Mereka tak faham, tak tahu. Kalau mereka mati, mereka akan susah buat selama-lama. Ya Allah, kesian. Berilah hidayah kepada mereka. Ya Allah, kesian. Saya dulu pun sesat, Allah kutip saya, beri saya hidayah. Sebab doa mak ayah tuan-tuan. Bukan masuk kesian saya masukkan tak payah apa benda kuarantin semua tu. Itu semua Islam dah ajar dah. Semua tu ada pengasingan, semua tu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Dan sangat jelas Nabi dah pesan. Tapi apa yang saya maksudkan ialah hati kita kena rasa kesihan pada siapa saja, bukan pasal semasa apa sahaja musibah yang berlaku dalam dunia. Kita kena belajar doa, ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri hidayah pada mereka. Jangan tepuk tangan kalau kena azab. Jangan tepuk tangan, yes, meninggallah pada muka syaitan dia. Jangan begitu kakak. Time tu kena kat kita pula esok apa musibah pada muka kita, syaitan kita. Tak. Dan bila tengok orang, ya Allah, kesian, berilah hidayah. Apa yang terjadi, buatlah manusia lebih ramai sedar. Mana tu Allah beri hidayah kat seluruh Cina tu. Seluruh orang Cina masuk Islam. Seluruh Cina sama-sama jadi keluarga Islam kita. Doa mereka, ya Allah, kesian mereka semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, minggu ni tak berhenti masuk Islam. Ramai Cina, ada India masuk Islam. Saya rasa bahagia gembira. Saya rasa sangat bersyukur. Saya tak tahu nak cakap untuk apa macam mana, tapi saya bahagia. Setahun ni tahun yang paling bahagia dalam hidup saya. Sebab tak berhenti orang masuk Islam. Kali pertama saya dakwah masuk Islam, saya dikata 1. 7 orang kawan sekolah saya, 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Dia kata 1. Masa tu senyap-senyap, mak bapak datang sekolah, mana boleh dakwah bawah umur. Sekarang saya tak buat dah dulu-dulu. Masa tu saya pun bawah umur juga, jadi takkan saya dakwah umur. Ada juga saya dakwah cikgu Cina. Saya tengok cikgu Cina, saya, ya Allah, saya nangis. Cikgu Cina tanya, kenapa nangis cikgu? Saya sayang cikgu, saya tak nak cikgu masuk neraka. Lagi cikgu Cina tu tak jumpa saya lepas tu. Jangan marah ya, abang-abang Chinese ke Indian ke, saya pun Chinese juga. Jadi saya tengok dulu masih kecil. Sekarang saya tak cakap begitulah. Tapi abang kakak tahu tak apa dia, manusia tak berhenti kenal Allah, kenal Islam. Sekarang giliran kita pula untuk berdakwah, saya pakai Islam. Ramai anak-anak ni semua baik-baik, kasih sayang, dirindukan kebaikan. Didik anak-anak kita kenal Islam. Didik anak-anak kita jaga solat. Didik keluarga kita jadi orang yang rajin. Penting tak orang Islam ni berjaya? Penting ke tak abang kakak? Penting tak orang Islam ni kaya raya? Penting ke tak? Penting. Hadis Nabi, bang siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Saya selalu tanya kat sekolah, penting tak berjaya? Semua kata penting. Penting tak jadi orang baik? Penting. Penting tak kaya? Budak sekolah, semua sekolah rendah tak berani angkat tangan. Sebab tengok ustaz yang tanya janggut panjang. Jadi kalau tak nak kaya ni takut masuk neraka. Jadi semua tak nak kaya. Penting tak jadi pemimpin? Semua pun tak angkat tangan juga, takut. Penting tak semua sekali jadi orang yang terdepan, jadi terkenal? Semua tak nak juga. Penting. Tapi jangan tunggu kaya, jangan tunggu terkenal, jangan tunggu banyak duit baru nak dakwah, nak tolong orang. Daripada mana apa keadaan kita, dah mula tolong orang. Daripada sekolah rendah dah mula berdakwah. Daripada sekolah rendah dah belanja kawan makan. Daripada sekolah rendah dah ajak kawan semayang. Masuk sekolah menengah makin kuat berdakwah, makin kuat cintakan Islam, makin rajin belajar, tunjuk akhlak yang mulia, dapat tulisan periksa yang bagus. Masuk universiti pun sama. Habis kelas orang lain mengorak-ngorak. Dia kalau main bowling tu tujuan je nak ajak kawan main bowling tadi jaga semayang. Dia kalau pergi mana-mana bersukan pun niat dia nak ajak semua tim bola dia tu, dan dia tak semayang, mula jaga semayang. Tu orang beriman. Mana dia pergi ada tujuan hidup. Dia berkawan dengan siapa ada tujuan. Untuk bawa kawan dia bukan saja berkawan dalam dunia, tapi nak berkawan sampai syurga. Banyak anak muda kalau bercinta dengan orang Korea, mesej saya. Banyak anak muda bercinta dengan orang bukan Islam, mesej saya. Ustaz, saya sayang dia, tapi dia tak nak masuk Islam. Kenapa Islam susahkan sangat? Agama lain semua dah tak kisah. Agama dalam dunia hampir semua dah tak kisah. Orang tak masuk agama ni pun boleh nikah, boleh kahwin. Boleh kahwin, tak tahu nikah ke kahwin, majlis kahwin, boleh kahwin. Dalam Islam tak boleh. Kenapa tak ubah je Ustaz? Kenapa susah sangat? Kenapa nak paksa masuk Islam? Adik, awak nak bercinta dengan dia, cuma untuk sedap 2-3 tahun untuk nafsu adik? Atau adik nak bercinta dengan dia sampai mati? Atau dia nak bercinta dia lepas bangun daripada mati, adik bercinta dengan dia selama-lama dalam syurga? Adik nak tak bersama dengan orang yang awak sayang sampai syurga selama-lamanya? Islam tak nak kita bercinta 1-2 hari. Islam nak kita alam berkahwin, bernikah, ya sampai mati, sampai bangkit pada kubur pun jumpa muka yang sama, pimpin dengan isteri itu sama-sama melangkah masuk syurga. Itu cinta yang sebenar-benarnya. Mati pun tak boleh pisahkan orang bercinta begini. Itu yang Allah nak. Mana lagi dahsyat, cinta 2-3 hari. Mungkin adik bercinta kat industri, naik kereta sampai taxi light kena langgar, mati 2 hari dia bercinta.